Projek Rintis Program Khidmat Bakti Negara PKBN merupakan satu projek yang diungkayahkan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan untuk para belia di negara ini. Pada 25 Februari lalu, Kabaudillah Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Sanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke kem latihan Projek Rintis Program Khidmat Bakti Negara PKBN. Keberangkatan baginda di Perkampungan Sukan Kompleks Sukan Negara Hasanal Bolkiah dijunjung oleh Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan yang berhormat Pihin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja Datuk Seri Setia Awang Haji Hazair dan Timbalan Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan Datin Paduka Daeng Hajah Adina binti Osman. Sejurus selepas itu, Kabaudillah Maha Mulia dijunjung untuk memeriksa perbarisan kawalan kehormatan dari para pelatih Projek Rintis PKBN. Projek Rintis PKBN dijalankan sebanyak 3 sesi bagi pengambilan masa selama 12 minggu. Bagi sesi pertama, pelaksanaan projek ini telah bermula pada 4 Disember hingga 25 Februari lalu. Bagi sesi pertama ini, seramai 78 orang belia telah menamatkan latihan mereka yang terdiri daripada 46 peserta lelaki dan 32 peserta perempuan. Mereka terdiri daripada belia-belia yang sedang menunggu keputusan peperiksaan JCE A dan O Level dan belia dari persatuan-persatuan belia dan golongan belia yang kurang bernasib baik yang dicalonkan oleh Jabatan Belia dan Sukan, Jabatan Pembangunan Masyarakat serta Majlis Agama Islam Brunei. Projek Rintis dikendalikan oleh 40 orang penyelia terdiri daripada pegawai-pegawai yang berpengalaman daripada beberapa agensi. Dari jumlah tersebut, seramai 20 orang terdiri daripada Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, seorang wakil daripada polis di Raja Brunei, Jabatan Bomba dan Penyelamat dan Jabatan Penjara serta 14 orang dari Pusat Outward Bound Brunei Darussalam OBBD Temburong dan 3 orang sukarelawan. Dengan semangat setia kawan, para pelatih seterusnya mempersembahkan lagu Sedia Berbakti. Dalam projek Rintis PKBN ini, para belia diajar dan dilatih dengan seni mempertahankan diri iaitu pencak silat, aliran cekak yang merupakan tradisi ulung sejak dulu lagi. Program Khidmat Bakti Negara PKBN telah diperkenankan perlaksanaannya oleh Kebaudillah Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Sementara Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan pula berperanan sebagai peneraju pelaksanaan program ini untuk diperkenalkan di negara ini. Selama menjalankan latihan di kem ini, para belia diberi peluang serta pendedahan oleh para pelatih melalui beberapa proses pendidikan, pembinaan jati diri dan ketahanan mental serta fizikal. Kesemua proses ini berpandukan serta berteraskan falsafah negara Melayu Islam Beraja. Untuk memberkati majlis, doa selamat dibacakan oleh pegawai hal ehwal masjid Awang Haji Asrul Alim bin Zaini. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Di bilik operasi, Kabaudillah Maha Mulia disembahkan dengan taklimat berkenaan dengan peranan dan tugas yang dipertanggungjawabkan oleh Ketua Bilik Gerakan dan Penolong Ketua Bilik Gerakan serta fungsi Bilik Gerakan.
Antara fungsi bilik gerakan ialah sebagai penggerak jentera pentadbiran program, menyimpan segala maklumat berkaitan dengan program dan maklumat pelatih dan memaparkan maklumat program dari aspek latihan. Di samping itu, bilik ini juga dijadikan pusat perhubungan antara pegawai bertugas, ketua bilik gerakan, ketua peletun dan keluarga pelatih serta sebagai tempat menyelaras dan menentukan keperluan-keperluan di sepanjang program. Pelancaran program Khidmat Bakti Negara pada bulan Disember tahun lalu merupakan projek rintis untuk mewujudkan satu program perkhidmatan bakti negara yang terbaik. Perkara ini telah dititahkan oleh Kebawah Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena Hari Belia Kebangsaan pada bulan September 2011. Penubuhan PKBN adalah selaras dengan hasrat yang terkandung dalam dasar belia negara bagi mewujudkan belia Brunei cemerlang yang dibentuk dalam Calak Brunei. Di samping itu, penglibatan para belia dalam PKBN akan dapat menghindarkan mereka daripada gejala sosial yang tidak sihat yang boleh merosakkan kehidupan mereka. Kebawah Maha Mulia seterusnya dijunjung ke bilik urus dia PKBN. Objektif projek rintis PKBN antara lain untuk memperkenalkan PKBN kepada masyarakat di negara ini sekaligus untuk menjalankan uji coba khusus bagi mengenal pasti segala cabaran di dalam pelaksanaannya secara tetap nanti. Para pelatih telah mengikuti program. Di bilik kuliah, Kebawah Maha Mulia disembahkan dengan sembah alu-aluan oleh Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan yang berhormat Pihin Orang Kaya Perkara Malaila Diraja, Datuk Seri Setia Awang Haji Hazair. Di sepanjang latihan, para pelatih telah mengikuti program yang disediakan dengan penuh bersemangat dan berdisiplin. Mereka juga telah dapat menempuh segala halangan dan cabaran, antaranya seperti solo camping 24 jam di hutan kem Batang Duri Temburong, berkayak selama 5 jam dari perairan pantai Serasa hingga ke Pulau Pelumpung. Dari segi kecergasan, banyak daripada pelatih telah menunjukkan peningkatan fisik dan stamina hasil daripada program latihan fizikal yang amat mencabar. Alhamdulillah, berpandukan makluman balas awal yang diterima daripada para pelatih, para penyelia dan para ibu bapa yang telah dapat menyaksikan perkembangan kepada anak-anak mereka di sepanjang mengikuti program ini, habis hamba Kebawah Dutun Patik mendapati bahawa projek rintis pertama PKBN ini telah berhasil menepati hasrat yang diperkenalkan dan mendatangkan manfaat kepada para pelatih berkenaan. Untuk memastikan projek rintis PKBN seterusnya akan dapat dipertingkatkan, hamba Kebawah Dutun Patik sukacita menyembahkan bahawa pihak Kementerian Kebudayaan dan Sukan telah pun melantik penilai berkecuali yang terdiri daripada beberapa orang pakar daripada Universiti Brunei Darussalam untuk membuat kajian dan penilaian mengenai isi kandungan program ini, kaedah penyampaian dan keberkesanannya, khususnya kepada para pelatih. Segala penilaian yang dibuat mengenai pencapaian projek rintis pertama PKBN serta cadangan ke arah pembaikan akan diteliti dan dijadikan sebagai asas dan panduan bagi program khidmat bakti negara yang sebenar apabila ianya dilancarkan nanti. Seterusnya, sembah taklimat mengenai matlamat dan pelaksanaan PKBN disembahkan oleh Setiausaha Tetap Kebudayaan Belia dan Sukan Datuk Paduka Haji Muhammad Hamid. Pada ringkasnya, matlamat PKBN ialah bagi melahirkan generasi belia yang bertanggungjawab, berdisiplin, dinamik, bersatu padu, cekal dan dapat menyumbang kepada pembangunan sosioekonomi negara dan ketahanan nasional. Dari segi pelaksanaan, program ini mengandungi 4 komponen seperti yang disembahkan: komponen jati diri dan kenegaraan, komponen latihan disiplin dan fizikal, komponen keusahawanan dan komponen khidmat komuniti. Setelah diperkenankan, di dalam melaksanakan program khidmat bakti negara ini, Habis Hamba Kebawah Dutun Patik sentiasa memberikan penekanan setinggi-tinggi menjunjung titah Kebawah Dutun Patik juga kepada beberapa perkara, termasuk pertama mengemaskinikan kertas dasar PKBN dengan mengadakan beberapa projek rintis, memastikan PKBN bukan satu bebanan kepada para pelatih tetapi peluang yang akan memberikan manfaat dan kelebihan atau advantage dari aspek kualitatif. Ketiga, memasukkan aspek pengurusan kewangan dan perniagaan bagi melahirkan usahawan yang berjaya di kalangan belia.
4. Memastikan infrastruktur, kemudahan, perkakas, peralatan dan sebagainya sentiasa dalam keadaan baik dan selamat untuk digunakan. 5. Memastikan para penyelia dan pengendali program mempunyai pengalaman dan kepakaran. Seterusnya, mengenai dengan peruntukan, permohonan telah dihadapkan ke Kementerian Kewangan untuk pertimbangan dan alhamdulillah telah diperoleh bagi pelaksanaan projek Wintis. Seterusnya, mengenai penubuhan sebuah Jabatan Khidmat Bakti Negara, perkara ini akan dibincangkan dengan Jawatan Kuasa Pembaruan Perkhidmatan Awam komponen. Dalam sembah taklimat ini, Datuk Paduka Haji Muhammad Hamid juga menyembahkan berkenaan dengan tenaga pengajar, prasarana dan aktiviti yang dijalankan sepanjang latihan diadakan. Mengenai dengan tenaga penyelia dan pengendali projek Wintis ini, 40 orang anggota daripada beberapa agensi telah ditugaskan sepenuh masa bersama para pelatih. Bagi memastikan para penyelia adalah bersesuaian, penapisan telah dibuat dan berikutan ini 3 orang penyelia telah dikeluarkan dari mengendalikan program ini. Mengenai prasarana, 2 kemudahan digunakan buat masa ini sebagai tempat sementara, iaitu Perkampungan Sukan Stadium Negara Senal Bolkiah dan Camp Outward Bounds Brunei Darussalam di Batang Duri dan Belalong Tempurung. Mengenai penyelia, mereka dipertanggungjawabkan untuk latihan jasmani dan kawat, memastikan keselamatan para pelatih dan memastikan semua peraturan dan disiplin dipatuhi. Di antara aktiviti yang dijalankan ialah berkayak di perairan Serasa dan Pulau Pelumpung, rock climbing, solo camping, rope challenge course, abseiling, jungle trekking dan sebagainya, kerja-kerja kemasyarakatan, kursus pembangunan diri dan keusahawanan, kursus pertolongan cemas, kursus kebudayaan dan kesenian dan MIB, Melayu Islam Beraja, kursus asas kaunseling dan lawatan-lawatan ke tempat-tempat yang ditetapkan. Selain menempatkan bilik-bilik gerakan, urustia, kuliah, bangunan pentadbiran ini juga disediakan dengan bilik surau untuk perkumpulan keagamaan seperti ceramah dan kuliah subuh. Selama mengikuti pelatihan program Rintis ini, para belia diberikan kemudahan tempat tinggal yang selesa, terdiri daripada 3 blok iaitu blok asrama pelatih perempuan, blok penyelia dan blok asrama pelatih lelaki. Di asrama perempuan, Kabaudila Mahamlia berkenan melawat bilik rehat, bilik pelatih, dobi dan pantry, syndicate room iaitu sebuah bilik khas yang digunakan para pelatih membuat aktiviti. Selain daripada kemudahan-kemudahan asas, perkampungan sukan ini juga diberikan keutamaan dalam aspek-aspek keselamatan. Ini termasuk memasang pagar sekeliling asrama wanita dan juga menyediakan pengawal keselamatan di pintu-pintu masuk setiap blok asrama. Di perkarangan asrama, Kabaudila Mahamlia berkenan menyaksikan beberapa persembahan akrobatik yang dipersembahkan oleh para belia projek Rintis sesi pertama. Di blok asrama penyelia juga disediakan klinik dan sick bay. Sebahagian blok ini disediakan dengan kemudahan dan peralatan-peralatan klinikal dengan dibantu beberapa orang pegawai kesihatan. Sebagai salah satu aspirasi Kerajaan Kebawajulian Mahamulia, matlamat penubuhan PKBN adalah bagi membentuk generasi belia yang bertanggungjawab, dinamik, bersatu padu dan cekal dalam menghadapi apa jua halangan yang ditempuhi.
Melalui program ini, para belia juga dihasrat akan dapat menyumbang kepada pembangunan sosioekonomi negara sekaligus memperkukuhkan ketahanan nasional. Selain itu, pelaksanaan PKBN adalah untuk mendapatkan maklum balas dari semua pihak termasuk para pelatih, ibu bapa dan masyarakat mengenai pelaksanaan program ini. Di samping itu, penilaian juga diharap akan dapat dibuat terhadap keberkesanan PKBN khususnya mengenai kaedah penyampaian dan bagi mencapai matlamat PKBN serta peruntukan undang-undang yang diperlukan melalui komponen-komponen latihan yang telah disediakan. Sepanjang latihan, para pelatih didedahkan dengan aktiviti-aktiviti yang mencabar dan lasak menjurus kepada konsep berpasukan. Sebanyak 18 kurikulum latihan diberikan kepada para pelatih, antaranya pertahanan negara, keselamatan awam, kesedaran sosial, jenayah, perlembagaan negara dan wawasan 2035. Kesemua latihan berpusat di perkampungan sukan dan juga melibatkan penggunaan Outward Bound Brunei Darussalam di daerah Temburong. Penglibatan para belia dalam projek rintis ini bukanlah merupakan suatu beban, akan tetapi merupakan satu peluang yang sangat berharga ke arah pembentukan kecemerlangan diri untuk menjadi warga dan anggota masyarakat yang bertanggungjawab dan berjiwa cikal. Strategi pelaksanaan PKBN mengandungi 4 komponen, iaitu komponen jati diri dan kenegaraan, komponen latihan disiplin dan fizikal, komponen keusahawanan dan komponen khidmat komuniti. Dalam komponen keusahawanan, para belia diberikan latihan dalam pengetahuan perniagaan, pengurusan kewangan dan sebagainya. Sebagaimana titah Kabupaten Maha Mulia sempena Hari Belia Kebangsaan 2008, baginda menitahkan sebagai tunas bangsa, pelibatan para belia dalam proses pembangunan negara sangatlah bermakna. Baginda amat berbangga kerana telah ramai para belia yang telah memperoleh kelulusan tinggi baik dalam bidang profesional maupun dalam bidang vokasional. Dengan berbekalkan ilmu pengetahuan yang diperolehi daripada pelbagai institusi pendidikan, sama ada dalam maupun luar negara, para belia diharap akan berupaya membuat pilihan terbaik lagi bijaksana dalam menghadapi segala cabaran yang mendatang.